harta dia kepada orang miskin. Dia perlu satu zakat, satu dia membantu, menderma. Lepas tu tak ada galakan, kan? Dia nak pahala lebih, dia kena hadiah ada, derma ada, macam-macam ada. Apa orang panggil, mekanisme untuk membolehkan adanya hubungan antara dua kumpulan tadi, kaya dan miskin. Akhirnya Islam mampu merapatkan jurang, kan? Dalam masyarakat kapitalis, jurang tu jauh sebab tidak ada kawalan. Orang kaya boleh buat apa yang dia nak. Jadi dia produk yang tak berguna pun boleh jual, sebab yang penting orang nak dan untung. Sebab tu perniagaan senjata, saya katakan, barat dia berniaga, dia buat senjata. Dia nak untung ni macam mana? Dia kena create perang supaya berjalannya. Antara perniagaan yang teruntung di dunia juga, antaranya lah ialah senjata. Jadi dia kena create perang lah. Supaya apa? Supaya jadi dia tengok apa yang untung, baik tak baik tak sekira. Islam tidak. Islam tengok pada dua sudut. Kamu boleh ambil untung, tapi mesti benda tu tak boleh mengancam manusia, dan benda tak boleh bahaya pada manusia. Benda tu tidak boleh membodohkan manusia. Realiti dan keunggulan. Salah satu kecantikan Islam yang sangat ketara ialah Islam ni dia jaga realiti dan keunggulan. Realiti ni macam ni, hak adanya ni, ada depan kita ni lah. Hak unggulnya, tuntutan Islamnya dia nak macam mana. Islam dia tidak melihat kepada keunggulan saja. Sifat orang beriman tu macam mana? Orang yang beriman ni gini-gini dalam Quran. Kalau kita baca balik Quran, sudah tak sampai lagi aku ni, kan? Tapi Tuhan terima dulu. Bila orang tu nak masuk Islam, Ustaz, saya nak masuk Islam, nak keluar dari agama lama. Awak percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah? Percaya. Awak percaya Nabi Muhammad tu pesuruh Allah? Percaya. Saya mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awak dah jadi orang Islam. Dia terima dulu. Hak unggul dia bukanlah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak payah buat apa, awak dah orang Islam dah. Bukan. Dia nak benda lain, dia nak yang lebih lagi. Tapi dia terima dulu. Hak seadanya dia terima. Lepas tu dia develop. Sebab itulah tidak semua kesalahan ni bersifat satu level. Kesalahan ni kan banyak level. Ada kesalahan dosa kecil, ada benda yang Tuhan tak suka tetapi halal. Abghadul halal indallah at-talaq. Benda yang halal yang paling Allah benci ialah bercerai. Halal tapi Tuhan tak suka. Okey. Lepas tu ada benda makruh. Ada benda dosa tapi dosa kecil. Ada benda dosa tapi dosa besar. Nampak tak? Sebab apa? Kalau Tuhan buat, manusia ni salah sikit ya kafir tu. Sudah. Dia maknanya dia tidak menerima kecuali yang unggul. Habis, masuk neraka habis kita. Tapi Tuhan tak. Tuhan buat, dia nak macam ni. Tetapi kalau buat salah lagi, dia ngaku lagi ni Islam lagi, cuma tak lengkap. Kamu kena lengkapkan lah. Dia bukannya agama yang rigid, maknanya salah pancung terus, tak ada. Syirik, para ulama membahagikan syirik kecil, syirik besar. Syirik kecil tu maknanya dosa besar. Syirik besar mengkufurkan, orang tu kafir. Istilah munafik, kalau main semua munafik ni maknanya munafik kafir, habis ya. Sebab tu para ulama bila dia berdepan dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan ayatul munafiq salat, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatha kadzaba, bila dia cakap dia menipu.
Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia memungkiri janji. Wa idza tumina khana, bila dia diberi amanah dia mana pula, bila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Rasa macam silent dah. Cuba sebentar ya, nanti saya silent. Tak reti nak silent sebab telefon anak saya, jadi saya tak tahu nak kat mana silent dah. Berat betul. Okey, boleh. Dia Nabi kata tiga tanda orang munafik kan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kata siapa yang ada padanya sifat ni dia munafiqan khalisan. Dia munafik sebenar. Para ulama dia tak faham munafik di situ munafik yang innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dasar neraka, ayat Quran kata. Tapi bila Nabi kata munafik ni tanda dia tiga, menipu, mungkir janji dan mengkhianati amanah. Para ulama kata kalau kita faham macam ni habis masuk dalam dasar neraka belaka. Apa maksudnya? Maksudnya munafik ni ada dua. Satu munafik akidah, satu munafik akhlak. Munafik akhlak tidak kafir, dia berdosa besar. Munafik akidah tu yang masuk neraka, kekal neraka. Maknanya Islam ni dia ada tahap keunggulan dan ada tahap realiti. Ada orang kata alah malah nak pergi masjid. Orang masjid pun bukan betul sangat, dia ada alasan dia lah. Kalau orang pergi masjid tak betul, orang tak pergi masjid lagi banyak tak betul. Nak kata ustaz ni cakap berapi-api, tengok dia sendiri pun bukanlah hebat sangat. Betul, sebab hak ni je yang adanya. Kalau hak ada, hak tak berapa hebat ni pun senyap habislah dunia. Jangan kita tengok unggul saja. Kita baca sirah, sejarah sahabat tu perfect dari sudut ni, dari sudut ni. Kita pun rasa diri kita ni tak ada apa sebab tak sampai martabat dia. Tak boleh, kita hak ada ni kita kena suburkan dia. Islam terima seadanya dulu, lepas tu dia suburkan. Sebab itu masyarakat yang masuk Islam tidak semuanya dia tinggal benda-benda jahiliah tu sekaligus. Dia tinggal sikit-sikit. Dia masuk dulu, lepas tu macam hutan lah, tebah yang ni sikit, tebah yang ni sikit. Beli rumah, lepas tu renovate sikit-sikit. Modal tak berapa banyak lah. Ni sikit, pakai sikit. Lama-lama lepas 5 tahun cantik lah rumah tu. Sabat dan mutaghayyir, benda yang tetap dan benda berubah. Salah satu kecantikan Islam ialah pada benda tetap dan berubah. Iaitu dalam hukum Islam ni ada benda tetap dan ada benda berubah. Kan? Ada hukum yang tetap tak boleh berubah. Saya terangkan dulu dah. Kalau semayang tu pergilah dunia mana pun duduk macam tu saja. Dari sudut rakaat, dari sudut hai'ah dia secara umum tak berubah. Tapi boleh berubah mengikut mazhab. Kan? Ada juga hukum keringanan. Kalau susah ubah macam ni. Ada juga hukum yang berubah, totally berubah. Sebab apa? Sebab hukum tu bersifat sementara saja. Pada zaman ianya diturunkan. Itu kena belajarlah lagi tentang. Tapi nak katanya cantiknya Islam ni dia ada dua jenis. Hukum tu sendiri dia ada dua jenis. Ada hukum tak boleh berubah, ada hukum boleh berubah. Jadi bila kita belajar, ni boleh berubah. Benda-benda yang melibatkan perundangan, yang melibatkan masyarakat apa semua ni kebanyakannya boleh berubah. Ada cara-cara nak ubah dia. Sebab apa? Sebab kalau tak berubah susah nak memberi kepuasan pelanggan. Kepuasan kepada ni. Tuntutan masyarakat tu mesti diubah. Yang saya bagi contoh dulu antaranya hukum
unta terlepas apa semua kan. Di sini juga para ulama